Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran dan kesan daripada peristiwa Uhud. Walaupun di peringkat kedua tentera musyrikin dapat menguasai keadaan dan mengorbankan para syuhada yang ramai, tetapi mereka tidak berjaya untuk bertindak seterusnya kerana tentera Islam dapat bertahan dan mengundurkan musuh pada akhirnya. Abu Sufyan dan bala tenteranya tidak berpuas hati dengan pencapaian mereka. Oleh itu, mereka mengambil keputusan untuk menyerang Madinah sekali lagi. Tetapi mereka membatalkannya apabila mendapat berita persediaan tentera Islam untuk menyerang semula. Lalu mereka tergesa-gesa pulang ke Mekah dengan perasaan takut. Perang Uhud bukan makna orang Islam kalah. Tidak kalah. Allah Ta'ala menguji mereka sahaja. Bila mereka tak ikut arahan Nabi SAW. Nabi ini bukan imam sembahyang je. Nabi juga imam perang. Bukan pemimpin sembahyang, termasuk pemimpin perang. Mengatur strategi peperangan. Dia nama Nabi yang jumlah tenteranya, tentera Islamnya 1,000 menghadapi musuh yang lebih ramai. 3,000 berlipat kali ganda. Nabi memilih berada di tepi Bukit Uhud. Bukit Uhud ni di belakang dia curam macam kota. Ni benteng pertahanan semula jadi. Menghala ke musuh, dan Nabi memilih sebuah bukit kecil yang dekat dengan Bukit Uhud, dan Nabi memilih markas. Kita baca dah dulu, markas operasi, markas gerakan tentera di antara bukit kecil dengan Bukit Uhud ini. Mereka yang melawat Uhud melihat tempat kawasan para syuhada itu markas besar di situ. Markas operasi tentera ni ada markas operasi dia, ada pasukan-pasukan dia. Bukan pakai perang, pakai ikut sihir begitu. Ada taktik, strategi. Menunjukkan kepintaran Nabi SAW dalam ilmu peperangan. Nabi suruh pasukan pemanah mengawal bukit yang kecil ini, supaya apabila tentera Islam menyerang musuh, mereka tak diserang daripada belakang. Bukit kecil ini dikawal oleh pemanah. Di mana musuhnya nak serang daripada belakang, tak boleh. Tak boleh. Dan Nabi berpesan, mereka yang ada di atas bukit kecil ini jangan tinggal bukit ini. Sama ada menang ataupun kalah, tak boleh tinggal. Bukit ini penting. Jangan tinggal bukit ini. Ini pesanan Nabi. Bila tentera Islam sudah mencapai kemenangan peringkat awal, musuh berundur, orang Islam mengejar. Musuh yang membawa harta-harta ni meninggalkan harta-harta dia. Meninggalkan kambing dia, unta dia, barang-barang harga yang dia bawa untuk bawa semangat. Ini perangai orang jahiliah. Sebahagian mengejar musuh yang duduk atas bukit, melihat banyak barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh. Lalu mereka yang ada di barisan belakang ni mengutip barang-barang ni. Bila mereka duduk atas bukit tengok orang kutip barang, tak tahan tengok. Yang mendang korang barang-barang ni kan. Padahal bagi lepas pada tu. Bukan ikut suka begitu, ada hukum dia. Tapi nafsu manusia ada kelemahannya. Allah Ta'ala nak uji orang Islam. Mereka meninggalkan bukit yang penting. Ketua mereka kata jangan tinggal. Nabi dah pesan. Tak apa. Kita dah menang dah. Mereka meninggalkan bukit, tinggal ketua je, berapa orang saja. Lalu tentera musyrikin, tentera berkuda, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, masa itu kafir lagi, memerhati dari jauh, melihat bukit sudah ditinggalkan. Lalu mereka memacukan kuda. Kuda ni derah, berlari dan menawan bukit ni, dan menyerang tentera Islam dari belakang. Mereka yang pusing balik semula. Markah besar diserang oleh musuh. Mereka terpaksa mempertahankan Nabi SAW yang kita baca kisahnya. Dan Nabi mengambil strategi yang lain.
berundur ke tempat yang tinggi di Bukit Uhud itu. Mereka pergi Bukit Uhud, dia ada teluk Bukit Uhud ni. Nabi ambil teluk tu tempat yang tinggi, supaya tentera Islam mengambil tempat yang tinggi, musuh berada di bawah. Menyebabkan musuh tak boleh serang lagi. Walau bagaimanapun 70 orang gugur syahid. Banyak yang luka-luka. Dan tentera Islam tidak boleh dikalahkan. Tak berjaya dikalahkan oleh musuh. Dan musuh berundur dalam keadaan gagal untuk mengalahkan tentera Islam. Bila sampai tengah jalan, Abu Sufyan tak puas hati kerana tak menang, nak serang balik. Dan Nabi pula membangkitkan semangat tentera Islam yang balik di Madinah ini, bersedia kejar tentera musyrikin. Hanya mereka yang pergi Uhud saja dia benar, yang lain tak dia benar. Nak menunjukkan ketinggian semangat kepada orang munafik. Bila Nabi keluar, Abu Sufyan dan tentera musyrikin dapat tahu orang Islam keluar pula. Tak di pun kita nak lawan dia, tak gerak dah. Ni dia mari serang pula, ini bahaya. Tuhan jatuhkan sifat rasa gerun dalam hati mereka. Mereka berundur balik. Artinya tentera Islam tidak kalah, cuma ramai yang gugur. Umat Islam menerima peristiwa ini dengan perasaan sedih dan sakit. Sedih kerana 70 orang syahid, dan sakit kerana cedera, termasuk jasad Nabi SAW. Walau bagaimanapun, perkara yang berlalu adalah suatu tarbiyah, suatu pendidikan daripada kesilapan mereka sendiri. Allah Ta'ala uji mereka sendiri, silap. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengembalikan semangat mereka dengan menurunkan firman-Nya. Sebelum pada itu, ada ayat belum pada ini, iaitulah walamma asabatkum musibatun qasabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Imran. Bila kamu ditimpa dalam perang Uhud dengan bencana, banyak yang gugur syahid, padahal kamu sudah berjaya dalam perang Badar, menang dulu. Bila perang Uhud ni kamu ditimpa kemalangan, 70 syahid, banyak luka. Lalu kamu bertanya, anna hadha, mengapa jadi begini? Tidakkah kita ni betul, kita ni benar, kita menegakkan agama Allah? Pasal apa kita ditimpa kemalangan, 70 orang syahid, banyak luka, termasuk Nabi SAW sendiri cedera dalam perang ni, patah gigi. Anna hadha, mengapa begini? Qul huwa min 'indi anfusikum, kata kau Muhammad, ini dengan sebab diri kamu sendiri. Dengan sebab diri kamu sendiri, kamu tidak mengikut arahan ketua kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat pandai-pandai tak ikut arahan ketua. Dalam perjuangan mesti kena ikut arahan ketua. Tak boleh. Macam kita sembahyang jemaah pun kena ikut imam sembahyang jemaah. Kalau imam salah, tegur. Tak boleh niat mufarakah, kecuali dia batal sembahyang, baru niat mufarakah. Saya tak batal sembahyang, ikut. Kena sujud sawi, kena ikut je. Jangan buat pandai-pandai. Itu sembahyang. Perang begitu juga. Bila ada arahan, ikut arahan itu. Ikut arahan. Walaupun pandangan kita lain, jangan buat arahan kita sendiri. Ini silap, salah. Ini kerana Allah Ta'ala nak ajar mereka tak ikut arahan Nabi SAW. Mereka ditimpa kemenangan. Lalu mereka sedih. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Surah An-Nisa ayat 104. Jangan kamu merasa hina bila hilang semangat memburu musuh, kerana jika kamu merasa sakit, mereka juga merasa sakit seperti kamu merasainya. Sedangkan kamu pula berharapkan kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Tuhan kata, jangan kamu berasa hina bila kamu menghadapi musuh-musuh Islam yang melawan kamu ini. Sekiranya kamu sakit,
musuh kamu sakit juga. Kamu berjaga, musuh kamu berjaga juga. Kamu letih melawan mereka, musuh kamu letih juga lawan kamu. Sama-sama letih. Tetapi ada kelebihan pada kamu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kamu berharap daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Bila kamu percaya ini perjuangan Islam, kamu percaya pada pahala. Bila kamu berjuang Islam, kamu percaya ada pahala. Mereka tidak percaya pada pahala ini. Mereka nak benda saja. Mereka nak dunia saja. Mereka nak dunia. Kerana menang boleh tu, boleh ni, boleh tu, boleh ni. Bukannya pahala. Adapun kita yang menegakkan Islam ini, kita percaya adanya pahala daripada Allah. Ini lebih besar daripada pahala ini. Pahala ni kelebihan perjuangan Islam yang kita kena sedar. Dengan sebab itu bila kamu ditimpa kemalangan, kamu jangan sedih. Kerana kamu ada pahala diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu menang, kamu jangan lalai. Jangan lalai dengan kemenangan itu. Ingat juga pada Allah Ta'ala. Dua-dua keadaan ini. Sebenarnya, peristiwa yang pahit ini menjadi obat yang mujarab. Mengobati penyakit akidah yang melemahkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini berlaku adalah takdir Allah yang mengajar tadbir mereka. Di samping menjadi penapis yang membezakan di antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang munafik berpura-pura dengan iman yang palsu, di mana Allah membongkar dan mendedahkan segala yang tersembunyi dalam hati mereka. Allah Ta'ala buat begini nak tapih kamu. Dalam kamu ni ada orang yang tak ikhlas. Orang ikut kamu pasal apa? Nak ke benda, nak ke dunia, bukan kerana Allah. Yang sebab itu Allah Ta'ala jadikan perkara begini. Allah Ta'ala buat perkara begini supaya mereka yang tak ikhlas tu lari daripada kamu, keluar daripada kamu. Hanya mereka yang ikhlas saja bersama dengan kamu. Ini tujuan Allah Ta'ala buat begitu. Kadang-kadang berulang kali, bertahun-tahun. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayh hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Wa ma kana Allah liyutla'akum 'ala al-ghaib. Walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha'. Fa'aminu billahi wa rusulih. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim." Surah Al-Imran ayat 179. Artinya, Allah Ta'ala tidak sekali-kali membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang bercampur aduk mukmin dan munafik. Allah Ta'ala tidak membiarkan kamu selama-lamanya bercampur aduk. Hak beriman ikhlas pun ada, munafik pun ada dalam kamu. Allah Ta'ala tak biar selama-lama. Bahkan ia tetap akan menguji kamu sehingga ia memisahkan yang buruk munafik daripada yang baik beriman. Maka Allah Ta'ala buat sesuatu ujian dalam perjuangan itu. Menerima ujian-ujian seperti Uhud ini, menerima pukulan. Kalau kita berjuang Islam sungguh tak apa jadi gini. Orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, ikut Allah Ta'ala ni buat kerana pun. Orang yang tak ikhlas, oh ni tak kena ni, kena lari ya. Kena lari. Allah Ta'ala buat ni kerana nak uji. Dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Allah Ta'ala tak tunjuk pada kamu perkara-perkara yang gaib. Akan tetapi Allah memilih dari Rasul-Rasulnya sesiapa yang dikehendakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib itu. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala besar. Allah Ta'ala tak tunjuk pada kamu benda yang akan datang. Tapi sebagian Rasul Allah Ta'ala tunjuk pada dia akan berlaku. Antara Nabi bermimpi sebelum perang Uhud, pedang dia tembus.
berlaku macam-macam. Nabi tengok. Nabi kata, ini menandakan ada keluarga aku yang mati dalam perang ni. Ada sahabat aku yang mati dalam perang ni. Nabi dah diketahui Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat tak tahu. Allah Ta'ala buat ni untuk menguji sahabat-sahabat dia. Untuk menguji yang ikhlas dan mengeluarkan munafik daripada perjuangan Islam. Kadang-kadang ujian tu sampai kat 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Bukan dekat 950 tahun ni mati. Naik anak pula, cucu pula nak boleh menang. Sabar begitu sekali. Dia tapis. Sehingga tinggal sikit saja. Akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan. Nabi Musa AS begitu juga. Bukan Nabi Musa doa, hari ini Fir'aun mati sadu. Bukan, tidak. Allah Ta'ala beri tempoh sampai 40 tahun, setengah ulama mengatakan. Nak boleh masuk Palestin, sesak di semenanjung Sinai selama 40 tahun. Hingga mereka yang bacul dimatikan oleh Allah Ta'ala, tinggal mereka yang betul-betul trust, barulah boleh masuk ke Palestin. Kerana perjuangan dunia ni tujuan untuk hari akhirat, bukan dunia saja. Tanpa peristiwa seperti ini, maka bercampur gaullah orang-orang munafik itu di dalam golongan Islam. Dan mereka menjadi duri dalam daging yang sangat berbahaya kepada perkembangan kemenangan Islam yang sangat mahal itu. Orang-orang yang beriman tidak akan nampak apa yang tersirat di dalam hati. Kita tak nampak apa yang ada dalam hati manusia, Tuhan apa. Maka Tuhan buat. Mereka yang hati tak bersih, yang kotor ni dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada dia suar, dia insaf atau dia lari daripada perjuangan Islam. Tetapi Allah yang memelihara orang-orang yang beriman, meneguhkan kedudukan mereka, tidak membiarkan begitu sahaja berlalu, dilakukan berbagai-bagai ujian. Maka ada orang-orang yang tersangkut di tengah jalan, dan ada orang yang rebah tersungkur kerana sikap dan pendirian terhadap agama Allah dan pendukungnya tidak boleh dibuat-buat dan digunakan untuk menipu. Ada orang yang mati, masuk syurga dia. Ada orang yang lari, habis di situ saja. Yang mati, walaupun dia belum capai kemenangan, tetap dia beri kemenangan di hari akhirat. Yang tak tahan tunggu, habis. Yang diberi kemenangan, diuji lagi pula. Sampai mati dia tahan. Sampai mati, ujiannya sampai mati, diuji oleh Allah Ta'ala. Beberapa hukum yang lahir daripada peperangan Uhud. Kalau peperangan Badar merupakan keizinan untuk berperang, maka peperangan Uhud pula mengandungi huraian-huraian kepada hukum-hukum yang bersabit dengan peperangan secara adil daripada Rasulullah SAW. Di antaranya ialah yang pertama, bahawa umur yang dihadkan kepada kewajipan berjihad di medan peperangan itu ialah 15 tahun. Melainkan kepada orang yang mempunyai kekuatan dan kebolehan yang dapat memberi peranan di medan perang, walaupun umur dia tidak mencukupi 15 tahun. Menurut hukum. Hukum perang Uhud ni, Nabi mengambil sahabat-sahabat yang hadir perang Uhud. Ada budak muda-muda yang semangat nak pergi perang. Nabi tanya umur berapa? Umur berapa? 15. 15 boleh. Boleh 15. Ada sahabat tu tak sampai 15. Tak sampai 15. Rasulullah, saya pandang mana? Walaupun saya tak cukup umur, saya pandang mana? Lalu Nabi dia tunjuk. Nabi kata, kamu boleh. Ada tugas kamu. Ada pula pandang bersilat. Pandang main pedang. Pandang ni. Kamu boleh, kata Nabi. Kerana ini luar biasa lah. Tapi umurnya sekurang-kurang 15 tahun. 15 tahun, umur balik. Dipakai oleh mazhab Syafi'i. Dalil ni, mazhab Syafi'i kata, dalam bab semayang, mimpi. Siapa umur? Kalau tak mimpi 15 tahun. 15 tahun jadi ukuran ini. Ambil dalil dari ini. Mazhab Hanafi kata, 18 tahun. Hanafi kata 18 tahun. Ini khilaf ulama. Syafi'i kata 15 tahun.
Orang kita duduk bahas pasal semayang je 15 tahun. Jihad tak bahas. Sebab tak ngaji bab jihad ni. Tak ngaji bab jihad. Hari ni timbul pada umum mengundi. Yang timbul pada hari ni. Cadangan umum mengundi 18 tahun. Kerajaan cadang 18 tahun. Kita setuju. Tetapi oleh kerana kebanyakan orang Islam ni tak tahu wajib. Dia tahu wajib sembahyang aja. Wajib memilih pemimpin tak ada dalam kepala dia. Dengan sebab itu dia tak daftar. Dia tak daftar, dia buat tak tahu. Buat tak tahu aja. Supaya dia pergi mereka apa, ikut Allah. Sebab dia ajar orang putih aja. Orang putih aja ni. Dan dia tak lebar pula mengaji dengan orang putih. Ataupun dia tak ngaji langsung. Dia ngaji bab semayang, tak ngaji bab politik. Dia royak juga hukum dalam bab ni. Tak ada. Ikut anda apa yang mereka apa. Jadi punarana. Akhirnya, orang lain takluk negeri kita. Pasal apa? Kita wajib semayang. Duduk sejik sajalah. Negeri biar orang mereka. Biar orang mereka kita. Kita duduk sejik je. Dia tak sedar bila orang mereka sejik pun dia mereka juga. Dia perintah orang buat masjid. Dia kata apa? Dia perintah tak boleh semayang macam negeri kami ni. Nak buat mana? Ini kekuasaan negara yang kita kena faham. Yang melindungi ibadat. Mengenungi kerja-kerja Islam. Imam Ghazali kata, ad-dinu ussun. Was-sultanu harisun. Famala usalahu pamahdumun. Wamala harisalahu fadu'an. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali ini pengarang kitab tasawuf yang terkenal. Orang ngaji tasawuf lah ngabis lah Imam Ghazalinya. Tapi dia baca tak ayat ni. Hak Imam Ghazali kata ni. Ad-dinu usun. Agama tu asas. Was-sultanu harisun. Kuasa pemerintahan ialah pengawas kepada agama itu. Wa mala usalahu pamahdumun. Barang yang tak ada asas runtuh. Kalau agama tak ada runtuh. Wa mala harisalahu fadha'i. Kalau tak ada pengawas akan jadi hilang sia-sia saja. Kalau pemerintahan tak ada, Islam akan jadi sia-sia. Akan dihilangkan. Ini kata Imam Ghazali dan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kitab karangan dia. Kena baca kitab Imam Ghazali. Kena baca habis kitab dia. Jangan mengaji bab zikir aja. Bab lain pun Imam Ghazali tulis juga kena sedar. Oleh kerana orang kita tak ambil tahu bab ini. Bila kerajaan mencadangkan umur 18 tahun boleh mengundi. Kita membantah di parlimen. Kita tak setuju. Kita letak syarat. Syaratnya mesti daftar automatik. Bukan pakai daftar, tidak. Bila cukup umur 18 tahun, dengan sendiri dia boleh mengundi. Tak mesti dia daftar. Kita minta syarat ini. Bila terima syarat ini baru kita sokong. Kalau tidak terima syarat ini, kita tak sokong. Kita bersama dengan UMNO, bersama dengan GPS, parti di Sarawak. Kita bersetuju kalau sekiranya daftar automatik diterima oleh kerajaan. Kerana nak meluluhkan undang-undang ini mesti majoriti 2/3. 2/3 daripada 222 kerusi kena ada 148 menyokong baru boleh luluh. Kalau tak boleh luluh. Kerajaan yang ada ni tak cukup 148. Memerlukan sokongan. Kita membuat tekanan supaya undi automatik. Boleh 18 tahun. Tetapi tak payah daftar. Pakai kad menalang, IC je. Cukup 18 tahun, boleh mengundi. Akhirnya kerajaan tak payah balik, usul dan dipindah balik dan dibolehkan 18 tahun dengan automatik tak payah daftar masa akan datang. Dan dia terima tekanan kita ni, alhamdulillah. Cuma kena ingat, ini perkara yang mesti, yang wajib. Yang kita jangan kita berasa ni benda-benda ni benda main-main. Sekarang ni jadi masalah kita ni orang bukan Islam mengundi, kita dok. Buat tak tahu lah kop anda. Akhirnya orang beritahu kita. Jadilah macam-macam. Ini semua agenda barat. Agenda barat. Senang Orange. Tok Orange ini ialah seorang orientalis Belanda. Belanda ni orang putih lah. Orang Kristian. Yang ditugaskan untuk mengkaji orang Islam. Mengkaji hal orang Islam. Lalu dia masuk Islam.
yang masuk Islam, dia tukar nama Abdul Ghaffar. Ngaji di pondok di Sumatera. Pergi di Aceh, duduk di Aceh. Kahwin dengan orang Indonesia. Bertahun-tahun dia hidup dengan orang Islam. Pergi ke Mekah. Pergi balik, kemudian balik semula ke Belanda. Dia menulis buku-buku dia. Tulisan dia. Mengatakan orang Islam ni kalau dia semayang saja, dia puasa saja, dia pergi Mekah saja, sekarang nikah saja tak ada masalah. Kalau mengajar dalam Islam ni ada politik, ada pemerintahan, ini bahaya. Mesti dihalang. Dan sebab itulah dia membenarkan kita mengajar bab agama, hal semayang, puasa, zakat. Kalau ada ulama yang mengajar bab politik, tak boleh. Di masjid tak boleh politik. Ini semua fikiran penjajah belaka ni. Penjajah. Untuk menjauhkan orang Islam daripada kepahaman politik. Supaya siapa mereka, siapa supaya saja. Ini jadi rosak. Kita kena sedar. Dalam Quran, banyak ayat-ayat yang tak boleh dilaksanakan. Malaikat kena ada pemerintah yang berkuasa. Boleh melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni. Tuhan kata, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasimah. Sesungguhnya kami turunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab Quran ni supaya engkau hukum manusia, engkau perintah manusia dengan apa yang ditunjuk oleh Allah. Jangan kamu menjadi pembela pada orang khianat. Tuhan kata ke Nabi. Tuhan suruh Nabi tegakkan hukum Allah di atas muka bumi. Bukan jadi imam semayang saja. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kamu akan Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kamu akan rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri daripada kamu. Ulil amri, mereka mengendalikan urusan kamu. Ulama mengatakan dua. Yang pertama, ulama, orang alim yang tahu agama. Yang kedua, umara, pemimpin yang memerintah. Ini ulil amri minkum, daripada kamu. Ulil amri minkum, ulil amri daripada kamu. Kamu tu apa? Alladzina amanu, mereka beriman. Ulil amri daripada mereka yang beriman. Fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah war rasul. Jika kamu bertelekah dalam sesuatu perkara, balik pada Allah dan Rasul, Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu sungguh-sungguh beriman pada Allah dan hari akhirat. Kalau kamu sungguh-sungguh beriman pada Allah dan hari akhirat, kamu laksanakan perkara ini. Kecuali kamu tak beriman pada Allah dan hari akhirat, ikut padamu lah. Firman Allah Ta'ala kepada Bani Israel, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami jadikan di kalangan Bani Israel itu a'immah, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang mengambil petunjuk dengan perintah kami. Tuhan jadikan kalangan Bani Israel pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk dengan perintah Allah. Dan mereka sabar menghadapi ujian, yakin pada ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hukum mereka pada hari kiamat. Itulah juga orang Islam yang bukan Bani Israel. Bani Israel ni pengikut Nabi Musa. Kita mengikut Nabi Muhammad. Semua Nabi Islam belaka. Mesti ada pemimpin-pemimpin yang mengikut perintah Allah Ta'ala, yang mesti dipilih oleh orang Islam. Zaman dulu kena berperang. Zaman dulu berperang nak pilih pemimpin. Sekarang mengundi pilih pemimpin. Mengundi pilih pemimpin. Zaman dulu nak pergi Mekah, naik unta, kapal laut. Zaman sekarang nak pergi ke Mekah, kena naik kapal terbang. Pentingnya nak pergi Mekah, naik kapal terbang. Dah direba orang kafir.
Ada orang kafir ke apa? Itu cerita lain. Yang penting kita sampai ke Mekah. Itu penting dia. Kita sampai ke Mekah itu. Menutup aurat adalah wajib. Kain baju tak wajib asalnya. Kau anda kain apa pun. Baju apa pun, warna apa pun. Menutup aurat adalah wajib. Tetapi cari kain untuk tutup aurat adalah wajib. Mala itu wajibu illa bi fahu wajib. Barang yang tak sempurna yang wajib melekat dengan jadi wajib juga. Dalam bab ini kita kena sedar tanggungjawab memilih pemerintah wajib bagi orang Islam. Kerana wajib orang Islam memimpin. Orang Islam kena memimpin. Jangan ikut andalah dia memimpin pun tak apa asal dia baik sudah. Asal dia baik kafir pun tak apa. Ini ajakan sesat. Kerana dia ajar pada kita orang yang beriman saja masuk syurga. Yang beriman saja Tuhan terima taubat. Orang kafir baik macam mana sekalipun kena neraka pergi dia. Walau baik macam mana sekalipun. Iman menjadi syarat untuk diterima amalan dari Allah Ta'ala. Ini kita kena sedar. Jangan buat cakap mudah-mudah begitu. Ini buat cakap mudah-mudah saja. Maka jadi selalu habis, jadi punah habis. Ini bencana yang menimpa orang Islam pada hari ini. Wallahu a'lam.